lagi dengan Cikgu Syam di dalam video matematik. Jom belajar matematik bersama Cikgu Syam ya. So kita teruskan video kali ini dengan matematik tingkatan 2, iaitu bab 10 kecurunan garis lurus. Dan kita akan lihat 10.1 kecurunan. So dalam bab ni kita hanya ada satu je subtopik ya, iaitu 10.1 kecurunan. Rangkai kata ya, kecuraman steepness. Garis lurus straight line, pintasan intercept, kecondongan inclination ya, nisbah ratio, jarak mencancang vertical distance, jarak mengufuk horizontal distance, kecurunan gradient. Kalau cikgu salah sebut, cikgu minta maaf ya. Nanti kamu boleh cek dengan sebutan yang nak lah. Imbasan silam ya. Siapa tokoh yang penting dalam bab ini, iaitu Edwin Bidwell Wilson, yang dilahirkan pada tahun 1879 sehingga 1964 ya, merupakan ahli matematik yang mengaplikasikan konsep garis lurus kepada kecurunan. Beliau merupakan pakar analisis vektor yang pernah menerbitkan bukunya yang terkenal bertajuk Vector Analysis pada tahun 1901. Kecurunan diaplikasikan dalam pengiraan vektor untuk menjelaskan perubahan arah. Ya, so untuk maklumat lanjut macam biasa, boleh scan QR code ni atau masuk laman web di bawah. Masalah bab ni kenapa kena belajar ya? Bab ni. Pendekatan ilmu kecurunan ini akan membuka bidang kerjaya dalam matematik dan ahli fizik. Rumus yang digunakan dapat memberikan pengiraan yang tepat kepada permasalahan dalam bentuk reka bentuk produk. Selain itu, seorang jurutera binaan terutama yang terlibat dalam ukur tanah menggunakan pendekatan pengiraan kecurunan untuk menentukan kestabilan atau ketinggian sesebuah kawasan. So ini adalah di atas puncak Gunung Kinabalu ya. Kita tengok. Kecurunan adalah darjah kecuraman. Kecurunan biasanya dihubungkan dengan ketinggian satu gunung atau bukit. Gunung tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah dengan ketinggian 4,095 meter dari aras laut. Kebanyakan pendaki gunung mengambil masa selama 2 hari untuk sampai ke puncak. Terdapat perhentian untuk bermalam di Raban Rata 3,273 meter dari aras laut. Dari Laban Rata, kecurunan gunung semakin bertambah. Aktiviti kreatif. Memahami konsep kecurunan. Kad Manila berukuran 20 cm x 9 cm, 5 hingga 6 biji pemadam dan sebiji guli. So nak baca langkah ni, try buatlah ya. Kalau awak buat, memang awak akan lebih faham. Cikgu akan direct kepada kesimpulan ya. So kesimpulan aktiviti ini, aktiviti di atas menunjukkan pergerakan guli yang berlainan kelajuannya. Kelajuan guli bergantung pada ketinggian tapak peluncur guli. Apabila ketinggian peluncur itu ditambah dengan pemadam, guli tersebut semakin laju. Try buat nak. Memang best aktiviti itu. Dapat lebih faham nanti ya. 10.1 kecurunan. 10.1.1 kecuraman dan arah kecondongan. Kita tengok sini pembelajaran. Memerihalkan kecuraman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian. Dan seterusnya menerangkan maksud kecurunan sebagai nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Perhatikan gambar di bawah. Kawasan manakah yang dikatakan curam? Mengapa? Kita ada A, B, C, D, E, F. Yang mana satu anak-anak rasa curam dan kenapa? Raja menunjukkan kawasan bukit yang dilalui oleh Farid dan Afif semasa berbasikal. Ketika mereka mendaki di laluan C, mereka berasa sangat sukar untuk meneruskan kayuhan. Apabila mereka menuruni bukit di laluan E, keadaan basikal sangat laju. Mengapa situasi ini berlaku? Cuba anak-anak fikir. Aktiviti lagi. Rangsangan minda kita nak mengenal pasti kecuruman dan arah kecondongan. Yang paling penting anak-anak scan QR code ni atau masuk laman web ni untuk menonton video animasi kecurunan ya. So daripada video animasi kecurunan tu ya, dalam file MS190 ni lah ya, kamu akan dapat tengok video. Baca semua langkah-langkah ni. Ni video dia nanti anak-anak baca.
Dan try bincang, adakah nilai sudut bagi D dan A mempengaruhi nilai kecurunan? Bila satu perkaitan antara kecuraman garis dengan arah kecondongan, adakah nilai kecurunan yang negatif menunjukkan kecuruman yang rendah? Okey, saya guna highlight kepada kesimpulan ya. Okey, kecuraman satu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecurunan. Semakin besar nilai mutlak kecurunan, semakin curam garis lurus tersebut. Tanda positif atau negatif pada nilai kecurunan menunjukkan arah kecondongan garis lurus. Okey, contoh satu. Dia naik tangga. Raja di sebelah bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garis MN. Cikgu ada MN. Tangga ya, ni tanah lah. Atau lantai. Sudut dia adalah 30 darjah. Ni adalah KL. Ni dia punya lantai. Ni eskalator. Sudut eskalator dengan lantai ni 45 darjah. Jadi buat kesimpulan daripada kedua-dua darjah tersebut. Ya. So, penyelesaian. Garisan KL mempunyai kecondongan yang lebih tinggi berbanding dengan garisan MN. Ni KL. Kenapa? MN. KL ni lebih tinggi curam berbanding MN. Semakin besar nilai sudut, semakin tinggi nilai kecondongan. Tengok sudut dia 45, sudut dia 30. Jadi ini lebih besar kan sudut dia. Jadi dia lebih curam. Maka garisan KL lebih curam berbanding dengan garisan MN. Okey, kecurunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey, raja di sebelah menunjukkan kanak-kanak yang sedang menuruni papan gelunsur di taman permainan. Panjang garis lurus yang menyambungkan titik A dan titik B adalah setinggi 2 meter. A ke B 2 meter. Okey, panjang garis lurus yang menyambungkan titik C dan titik B ni BC adalah 3 meter. Jadi CB ni yang bawah ni kita panggil sebagai jarak mengufuk. AB ni yang tegak ni kita panggil sebagai jarak mencancang ya. Okey, contoh 2. Daripada setiap raja di bawah nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara P dengan titik R. Okey. So PR PR. Jadi yang tegak ni adalah jarak mencancang ya. Jarak mencancang dia adalah 2. Tak nampak sangat kan? QR ni dia dah bagi tahu 4, itu adalah jarak mengufuk 4. Okey. Okey, manakala B ni PR so yang melintang ni kita panggil jarak mengufuk so PS tu 5. Jarak mencancang yang tegak RS iaitu 4 ya. Okey, jom fikir. Pemandu lori berat akan menekan pedal minyak ketika menaiki bukit yang curam. Ia juga akan memecut dari bawah sebelum pendakian. Kenapa? Kenapa nak bila dia nak naik bukit yang curam, dia mesti akan pecut kan, akan tekan pedal minyak tu dengan lebih laju daripada awal daripada bawah bukit sebelum dia naik. Okey. Ini adalah tata Cartesian saya ada paksi X, paksi Y kosong. Jadi kalau saya ada satu garis yang macam ni, jadi ini adalah jarak mengufuk, ini adalah jarak mencancang. Jarak mencancang yang tegak tu kita panggil sebagai perubahan Y sebab kita akan cari perbezaan pada paksi Y. Jarak mengufuk pula adalah perubahan X sebab kita akan cari perubahan nilai X dekat paksi X. Jadi anak-anak kecurunan kita ada simbol dia adalah M kecil diberi oleh jarak mencancang bahagi jarak mengufuk ataupun perubahan Y bahagi dengan perubahan X ni formula kena ingat. Okey, contoh 3. Daripada raja di bawah tentukan kecurunan garis lurus PQ dan BC perihalkan kecuraman garis PQ dan BC. Ni PQ. Jadi awak kena kira jarak mencancang yang tegak ni ada berapa kotak? 4 kan? 4 lah, 4 unit. Jarak mengufuk dia 3. Jadi kecurunan adalah jarak mencancang bagi jarak mengufuk, so 4/3 kan? Maka kecurunan garis PQ tu adalah 4/3 ya. Okey, BC, kita cari BC. So jarak mencancang 2, jarak mengufuk 3. Jadi jarak mencancang bagi jarak mengufuk 2/3, maka kecurunan BC ialah 2/3. Okey, tahukah anda garisan yang mempunyai kecurunan tinggi mempunyai sudut yang lebih besar? Betul lah ya.
So, makin curam, sudut dia makin besar. Okey, 10.1.2 rumus kecurunan gaya lurus pada Santa Cartesian. Okey, dalam sistem koordinat Cartesian, kita lihat dulu dalam bab sebelum ni, kecurunan gaya lurus yang melalui dua titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 dapat dikira menggunakan nisbah jarak mencacang kepada jarak menumpuk. Okey, standard pembelajaran menerbitkan rumus kecurunan satu gaya lurus pada Santa Cartesian. Okey, rangsangan Miller mengenal pasti gaya lurus yang berada pada Santa Cartesian. Jadi ini langkah-langkah dia. Nanti biasa nak dapatkan lembaran kerja atau video tu, scan QR code ni atau masuk laman web ni Okey, ada lagi. Alright, ini seterusnya langkah dia nak baca. Yang paling penting perbincangan ni Kenal pasti gaya lurus yang memotong pasti X dan pasti Y. Buktikan dengan menggunakan rumus ini bahawa nilai kecuruman yang anda peroleh sama seperti yang dipaparkan. Okey, kita kepada kesimpulan. Ni dia. Titik persilangan antara gaya lurus dengan paksi X kita namakan sebagai pintasan X. Ni kalau saya ada satu gaya lurus, dia memotong paksi X, nilai kat situ tu kita panggil pintasan X, dan koordinat dia adalah X kosong, sebab dia pintah paksi X. Kalau titik persilangan antara gaya lurus dengan paksi Y pula, tengok dia memotong paksi Y, itu kita nama sebagai pintasan Y. Dia ada dash anak-anak. Pintasan dash Y. Pintasan dash X. So, pintasan Y koordinat dia adalah 0Y. Okey, kita tengok sini. Kalau cikgu ada A, X1, Y1, B, X2, Y2, so garis AB, nak cari kecurunan, M adalah simbol kecurunan. So, formula yang kita guna adalah ini, Y2 tolak Y1. Perbezaan, ini adalah jarak mencancang kan, perbezaan paksi Y ni. Y2 tolak Y1 kan, jarak dia. Okey, manakala bahagi X2 tolak X1, X2 tolak X1 ni adalah jarak mengufuk. Okey, kalau kita ada pintasan pula, senang, kita guna formula ni je. Negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, nilai dia sama anak-anak. Kalau anak-anak buat aktiviti yang tadi, anak-anak kena dapat buktikan sebenarnya guna formula ni, nilai dia akan sama. Okey, tapi formula yang sebelah sini ni hanya kita gunakan kalau kita tahu pintasan Y dan pintasan X. Okey, kalau kamu tak tahu pintasan Y, pintasan X, memang kena guna ni untuk cari kecurunan. Okey. Alright, contoh 4. Tentukan kecurunan bagi pasangan koordinat berikut. Okey. Okey, A. 3, 1. Kita namakanlah 3 tu X1, Y1 dia 1, B adalah 6, 7. Jadi ini X2, Y2. Jadi kalau awak pilih 3 ni X1, Y1 ni kena jadi Y1 lah. Tak boleh lah sini X1, sini Y2. Tak boleh. X1, Y1. X2, Y2. Kalau nak terbalik pun boleh. Sini X2, Y2. Sini X1, Y1. Okay, so kecurunan adalah guna formula ni, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1, masuk je lah. Y2 apa? 7 kan? Tolak Y1 1, X2 6, X1 3. So, selesaikan dapat 2. Okay, yang ni ada negatif, so kena hati-hati. Okay, X1 Y1, X2 Y2 ya. So, Y2 tolak Y1, 5 tolak. Dia memang tolak, tapi Y1 dia negatif 1. Jadi, 5 tolak negatif 1. Okey, lepas tu X2 tolak X1, so X2 3 tolak dengan 4. Jadi atas jadi okey, so selesaikan nambah negatif 1, so dapatlah negatif 6 ya. Hati-hati yang nak bila melibatkan positif dan negatif. Okey. Untuk yang ini tengok tentukan kecurunan bagi garis lurus tersebut. Jadi anak-anak, kalau kita tengok gambar ni, dia sebenarnya kasih dalam bentuk pintasan X dan pintasan Y. Okey, so 8 ni kita panggil pintasan Y. Kenapa? Sebab tengok garis ni dia memintas paksi Y pada 8. So ini pintasan Y. Nah, kita 5 ni kita panggil pintasan X. Sebab tengok dia dipintas pada paksi X. Jadi kalau B ni 4 pintasan Y, 3 pintasan X. Jadi kalau dia dah kasih pintasan, kita nak cari kecurunan, kita kena guna formula
Dia mesti ada negatif. Negatif pintasan Y, so 8 bahagi dengan pintasan X, negatif 5. Jadi, negatif 8 bahagi negatif 5, so dapat 85. Ini pula, dia mesti ada negatif formula dan negatif. Negatif pintasan Y, 4 bahagi dengan pintasan X, 3. So, negatif 4. Okey, koordinat bagi pintasan Y, pintasan Y. Jadi 3 ni nilai Y, jadi dia punya koordinat X kosong lah, 0, 3. Okey, kalau pintasan X, so negatif 4 ni pintasan X, jadi Y dia yang kosong. So negatif 4, kosong. Okey. Alright, tentukan kecerunan apabila diberi pasangan koordinat ini. Alright. Okey. Jadi, kalau awak tengok 4 kosong kan, kosong dia dekat Y, jadi ini X, so 4 ni pintasan X. 08, Y, ni Y, 8 ni Y, kosong dia X, jadi itu adalah pintasan Y, 8. Jadi, dalam ini, dua-dua ni pintasan sebenarnya, walaupun dia tak kasih dekat gambar ajar, dia kasih dalam bentuk koordinat, tapi dua-dua ni pintasan, jadi boleh guna formula kecerunan untuk pintasan. So, kecerunan adalah negatif pintasan Y, 8 bahagi dengan pintasan X, 4. So, selesaikan, dapat negatif 2. Okey, yang ni, negatif 3, kosong. Tengok, kosong ni apa? Y. Jadi, automatik negatif 3 ni pintasan X. 9, yang kosong apa? X. Jadi, ini adalah pintasan Y. Okey, jadi ingat kecerunan dia memang ada negatif. So, negatif pintasan Y, 9 bahagi dengan pintasan X, negatif 3. Negatif 9 bahagi negatif 3 dapat 3. Okey, jom fikir. Satu garis lurus yang diwakili oleh Y sama dengan MX tambah C. M merupakan kecerunan manakala C adalah pintasan Y. Nyatakan kecerunan dan pintasan Y garis lurus di bawah dan hubungan antara dua garis lurus tersebut. Okey, saya ada dua garis ni. 2X tambah 3, 2X tambah 1. Jadi, kalau tengok garis yang pertama, M dia apa? Kecerunan dia 2. Pintasan Y dia 3. Kecerunan dia 2 juga yang bawah ni, tapi pintasan Y dia 1. So, apa hubungan dua-dua ni? Kalau awak tengok kecerunan dia sama. Jadi, kalau cikgu panjangkan juga, kedua-dua garis ni memang tak akan bertemu. Sebab kedua-dua garis ni adalah garis selari. Okey, kenapa dia selari? Kecerunan dia sama. Jadi, dia selari. Itu kita akan belajar lebih lanjut nantilah di tingkatan-tingkatan yang seterusnya. Contoh 7. Hitung kecerunan garis lurus AB dan PQ berdasarkan rajah di sebelah. Okey, PQ. Jadi PQ tengok P 3, dia pintas paksi Y kan. Q pintasan X. So 3. Okey, jadi kecerunan M adalah negatif pintasan Y per pintasan X. Jadi untuk AB, A negatif 3 pintasan X, B 2 pintasan Y. So, negatif 2 bahagi dengan negatif 3. Maka kecerunan garis lurus AB ialah 2 per 3. Okey. Ni sebenarnya anak-anak ini sebenarnya kat sini ni. Negatif 1. Negatif 2 per 3 yang kat sini. 2 per 3 Okey, ada kesilapan sikit lah dekat bahagian buku tu Okay. Jadi untuk kecerunan PQ negatif pintasan Y 3, pintasan X 3 juga so dapat negatif 1 lah. Kecerunan dia negatif 1. Jadi cuba tengok untuk AB kecerunan dia positif. Untuk PQ kecerunan dia negatif. Kenapa positif, kenapa negatif? Arah dia. Kalau garis dia macam ni, dia bermula daripada bawah, dia naik. Tengok naik. Daripada bawah dia naik. Jadi kecerunan dia positif. Kalau yang negatif tengok, dia daripada atas dia turun. Dia bermula daripada atas dia turun. Jadi dia akan negatif. Okey, 10.1.3 kecerunan garis lurus. Tema pembelajaran membuat generalisasi tentang kecerunan garis lurus. Okey, so cikgu ada aktiviti kat sini, anak-anak cuba baca dan cuba buat. Okey, apa yang anak-anak kena bincangkan? Okey, hubungan antara nilai kecerunan dengan arah condong. Cikgu dah kasih hint tadi susun kecerunan garis lurus mengikut nilai kecerunan yang tinggi kepada nilai kecerunan yang rendah. Okey, ni dia cikgu nak hubungan dia. Okey,
sebelum cikgu tengok apa tunjukkan tip, kita tengok sini ya. So AB, ini adalah M2, AB juga M4, kecurangan dia 4. Semakin garis lurus AB menghampiri keadaan bercancang, maksudnya semakin nilai garis ni semakin nak tegak, semakin besar nilai kecurunan lah. Tengok, ni M2 dia macam ni, bila M4 macam ni, kalau M6 mungkin macam ni kan, macam tu. Dan sebaliknya, maka semakin besar nilai mutlak kecurunan, semakin curam lah. Tengok ni, dia ni lebih curam kan berbanding yang ni. Okay, next. Koordinat Y bagi mana-mana titik dalam satu garis lurus yang selari dengan paksi X adalah sama. Oleh itu, kecurunannya adalah sifar. Jadi, kalau saya ada satu garis lurus yang selari dengan paksi X, jadi ini kecurunan dia sifar. Ini macam lantai. Lantai yang rata. Jadi, ada kecurunan tak? Tak ada lah, memang sifar. Yang ini pula, tengok. Dia memang tegak, dia selari dengan paksi Y. Memang tegak habis. Jadi, kecurunan dia tidak tertarikh, infinity. Contoh apa tahu anak-anak, contoh dinding kat rumah tu yang tegak tu, macam mana nak daki? Spiderman je kan boleh daki. Okay, memang kena pakai tali dan sebagainya kan untuk panjat. Kalau awak nak panjat macam biasa memang tak dapat lah. Okay, jadi ini ingat kalau awak ada garis yang bercancang macam ni, kecurunan dia memang tidak tertarikh, infinity. Kalau awak ada garis yang betul-betul melintang macam ni, dia macam paksi X, jadi kecurunan dia kosong. Selain daripada dua ni, dia ada nilai. Okey. Okey, tadi ada tip lah. Cikgu tu lupa, tapi tak apalah. Cikgu teruskan kat sini, sebenarnya sama je. Okey, contoh 8. Kena pasti garis lurus yang punya nilai kecurunan sama ada positif, negatif, sifar atau tidak tertarikh dalam darjah di bawah, berikan justifikasi. Okey, EF. Tengok EF. Tengok garis dia. Dia bermula daripada atas ke bawah. Jadi, negatif kan. Yang ni, negatif juga. Yang ni positif. Kenapa cikgu cakap positif? Sebab tengok dia daripada bawah ke atas. Ini apa? KL. Negatif kan. Ni, positif. Ini, tengok. Ini dia data kan, data. Jadi kecurunan dia kosong lah. Yang ni, tengok ni tegak, dia mencancang kan macam paksi Y. Jadi ini tidak tertarikh. Ini semua alasan dia lah. EF, tengok EF. Negatif kerana condong ke kiri. Dia condong ke kiri kan. Dan seterusnya. Okey, jom fikir. Lihat graf di bawah. Pada tahun keberapakah keadaan inflasi menunjukkan kecurunan negatif? Bincangkan. Okey, keadaan inflasi peratus. So, ini dia naik kan? Dia naik maksudnya positif. Ni dia turun. Jadi ini pada tahun ini 2011 ke 2012 inflasi negatif kan? Yang ni semua naik. Okey, contoh 9. Kena pasti garis lurus dalam darjah di sebelah yang mempunyai nilai kecurunan terbesar dan terkecil serta nyatakan alasan. Okey. Mana yang terbesar? Ingat, dia terbesar, dia makin nak tegak kan. Inilah yang terbesar, MN. Okey, dia hampir nak tegak dah. Mempunyai garis lurus yang mempunyai kecurunan paling besar kerana menghampiri keadaan bercancang ni kan. So yang paling kecil ni lah OJ. Merupakan garis lurus yang mempunyai kecurunan paling kecil kerana dia menghampiri keadaan mengufuk. Dia dah hampir nak mendata kan. Jadi dia adalah nilai yang paling kecil. Dia hampir nak tegak, dia paling besar. Okey, 10.1.4 menentukan kecurunan. Sila penjara menentukan kecurunan satu garis lurus. Okey, so try buat nak aktiviti ni. Okey, sangat best ni. Okey, apa perbincangan dia? Nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk tangga. Hitung kecurunan kedua-dua tangga. Apakah hubungan antara nilai kecurunan dengan nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk bagi kedua-dua tangga? Nisbah jarak mengufuk kepada jarak mencancang tidak digunakan untuk menentukan kecurunan. Bincangkan. Okey. Alright, cikgu nak highlight kepada hasil dia. Okey, nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk digunakan untuk menentukan kecurunan satu garis lurus. Semakin besar nilai kecurunan, semakin curam garis lurus tersebut. Okey, so untuk melihat aktiviti pembuktian kecurunan tadi, awak boleh scan QR code ni atau masuk laman web ni. Okey, contoh 10. Setiap hari Jamali akan mengambil air di sungai yang berdekatan dengan rumahnya dan ke hutan untuk mencari cendawan busut. Hitung kecurunan yang dilalui olehnya dari rumah ke hutan. Okey, ni rumah
ke hutan sana. Apakah dia punya kecerunan? So jarak tegak bagi jarak. Okey, kita tengok A dulu jarak tegak dia so ni rumah ke hutan. So rumah ke sana kan, rumah ke sana jarak dia ni 10. So hutan ke rumah, hutan ke rumah. So sini 50, sebab sini 50, sini 20 kan. Jadi 50 tolak 20 lah. Jadi jarak mencancang yang tegak. So 50 tolak 20 dapat 30 kan. Bahagi dengan jarak mengepuk 10. So dapat 3. Kecerunan dari rumah Jamali ke hutan ialah 3. Okey, tepi sungai ke rumahnya. Tepi sungai kat sini ke rumah Jamali sini kan. So jarak tegak dia berapa? 20. Jarak sini berapa? 40 mengufuk. Jadi 20 bagi 40 setengah. Okey. Jadi itu cara dia. Kena gambar betul-betul lah. Alright, next. 10.1.5 penyelesaian masalah. Standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan garis lurus. Okey, contoh 11. Tentukan pintasan X dalam satu garis lurus yang melalui titik P0 negatif 4 dengan kecerunan negatif 2. Tentukan koordinat bagi pintasan pada paksi Y yang melalui titik 60 dan kecerunan 1/3. Okey, memahami masalah. Tentukan pintasan X. Pintasan X ni tak tahu. Ini garis dia. Y dah tahu ini 0 negatif 4 dan kecerunan dia dah tahu negatif 2. Okey, ini untuk A. Merancang strategi menggunakan rumus pintasan X sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan M. So, pintasan Y dia negatif 4. So, masukkan nilai dan hitung melaksanakan strategi. Jadi, pintasan X sama dengan negatif 4 bahagi dengan negatif 2. So, pintasan X dapat negatif 2. So, membuat kesimpulan. Maka, pintasan X ialah negatif 2 dengan koordinat negatif 2, kosong. Dia bermain dengan formula sebenarnya anak-anak. Ni, tengok Kita tahu kan, M sama dengan negatif. Cikgu buat ringkasan pintasan Y per pintasan X. So, untuk A ni untuk A. Okey, M dia dah kasih kan, M dia apa? Negatif 2. Okey, negatif. Pintasan Y dah tahu kan, iaitu negatif 4. Yang kita nak cari adalah pintasan X. So, guna persamaan linear lah dekat sini. Ini yang dia guna dekat sini ni. Okey, so dah dapat kat sini. Ini yang dia guna kat sini. So, itu yang dapat negatif 2. Okey, boleh anak-anak? Okey, untuk B pun lebih kurang je. Kita tengok Tentukan kedudukan pintasan Y. Tadi nak cari pintasan X, sekarang nak cari pintasan Y. Sama je. Okey, sebab X dah tahu 60, Y tak tahu. So, kecerunan dah tahu 1/3. Okey, so pintasan Y sama dengan negatif M darab pintasan X. Pintasan X dia 6. So, masukkan nilai lah. Pintasan Y, kecerunan dah tahu kan. 1/3 negatif memang ada sebab formula dia negatif darab dengan pintasan X 6. So, dapat negatif 2. So, ini kesimpulan dia. Okey, hitung nilai V dalam darjah di sebelah. V, itu pintasan X. Ini negatif 8, pintasan Y, M dia 4. V itu pintasan X. Jadi, pintasan X sama dengan negatif pintasan Y bagi M. So, pintasan X sama dengan negatif pintasan Y negatif 8 bagi dengan kesusunan M 4. So, dapat 2. Jadi, V adalah 2. So, dia bermain dengan formula lah. Okey, contoh 13. Diberi A, B, C, D ialah bucu sebuah sisi 4. Tentukan jenis sisi 4 tersebut. Okey, menentukan jenis sisi 4. Jadi kita kena tahu kecerunan dia lah. Okey, menentukan kecerunan AD. Kalau awak buat kena melukis sisi 4 lah. AB, CD kan. So kena cari AD, kena cari BC dan sebagainya. Jadi apabila awak lukiskan dia dekat ikut koordinat sebenar dia dekat atas satak atas,
Tengok pun dah tahu dah dia macam segi empat selari kan, tapi kita buktikan tengok kecurunan dia. So cari kecurunan AD. Ni AD kan. So guna formula, so dapat 1/3. Dan cari DC sini 2. Okay, cari BC sini 1/3. Cari AB sini, so 2. Tengok AB sama dengan CD kan, 2. Yang ini pula 1/3, 1/3. Okay, ini kesimpulan dia. Jadi dengan itu kita tahulah segi empat ABCD sebenarnya adalah segi empat selari. Ya. Okey, jom cuba 10.1. Okey, soalan ni, latihan ni buat dalam buku tulis kamu, hantar bila naik sekolah nanti anak-anak ya. Muka surat 200 tiga soalan kat sini. Kemudian muka surat 200 1 4 5 6. Okey, 8 ada lagi. Okey, muka surat 202 11. So ada 11 soalan dalam bab ni ya. Tolong buat semua. Terus cek jawapan kamu betul atau salah. Kalau salah, terus buat pembetulan, bincangkan bersama rakan dan guru kamu. Hantar naik sekolah nanti ya. Jadi sebelum kita akhiri bab ni, kita tengok sedikit rumusan intipati ya, garis lurus kesusunan iaitu simbol dia M. Okey, so ada 3 formula yang kita dah belajar. Yang pertama, M adalah jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Katakan cikgu ada PQ, jarak mencancang yang tegak ni bahagi jarak mengufuk. Kemudian kalau kita tahu koordinat atas serta ke atas x1, y1, x2, y2, jadi M adalah y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Yang ketiga, kalau kita tahu dah pintasan x dan pintasan y, jadi kecurunan diberi oleh negatif pintasan y bahagi pintasan x. So 3 formula untuk cari kecurunan ya. So anak-anak, itu saja video kali ini ya untuk bab ini. Okey, selamat berjumpa lagi di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.